Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, tujuan video ini saya buat adalah untuk mengajar cara menggunakan minyak ruqyah 44 hari. Okay, siapa yang memaharkan benda ni tadi? Okay, siapa yang memaharkan benda ni, hari ini saya akan ajar macam mana cara nak menggunakan dia. Okay, first kali cara nak gunakan dia adalah untuk memagar diri. Okay, korang ambil minyak ni. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Ambil tangan korang, buat lam alif. Okay, buat lam alif. Okay, bila dah buat lam alif, buat macam ni. Okay, gosokkan, sedut bau. Okay, kemudian tahan nafas. So masa menahan nafas, apa yang korang perlu baca adalah Ya Allah, Ya Muhammad, 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 sampai korang dah tak boleh dah tak boleh tahan nafas dah. Okay, kemudian korang hembuskan. Tolakkan ke atas, kemudian turunkan ke bawah macam ni. Okey. Kemudian daripada badan belakang sini tolak macam ni. Okey. Sampailah ke belakang. Okey, kemudian tolak kembali ke depan. Yang tangan kanan ni, ibu jari ni tekan dekat pusat. Tahan nafas. Okey, sama juga. Ya Allah, Ya Muhammad, Ya Allah, Ya Muhammad, Ya Allah, Muhammad, sampai habis nafas, lepaskan. Okey, itu adalah salah satu kaedah yang digunakan untuk memagar diri. Okey. Minyak ni juga biasa saya gunakan kepada semua pesakit saya. Saya akan buat air tawar. Air tawar memang saya gunakan minyak ni. Okey. InsyaAllah. Okey, ini botol. Okey, botol yang besar jenis macam ni. Okey, kalau boleh korang cari botol yang besar macam ni, senang. Korang tak payah nak buat banyak kali. Okey, apa korang perlu buat? Okey, korang ambil garam bukit. Okey, kalau ada garam bukit, ambil garam bukit. Kalau tak ada garam bukit, boleh pakai garam kasar. Untuk botol yang besar macam ni, okey, ambil 7 cubit. Okey, ambil 7 cubit. Masukkan sebanyak 7 cubit dalam ni. Okey, dah cukup 7 cubit. Kemudian ambil minyak ni tadi. Masukkan minyak ni dekat dalam ni. Okey, biarkan dalam seminit ke, korang akan nampak benda tu turun. Yang penting minyak tu kena turun kat sini. Okey, kalau dalam cawan, kalau korang pakai cawan, cukup sekadar 3 cubit pun tak ada masalah. Okey, bila korang dah habis masukkan macam ni, okay, korang keluarkan. Tutup. Okey, apa yang korang perlu baca? First kali baca Al-Fatihah. Okey, baca Al-Fatihah sampai habis. Kemudian baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Okey, kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Okey, kemudian bacakan ayatul kursi sampai habis. Okey, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما. Masa yang wala ya'uduhu hifzuhuma tu kalau boleh sebut sebanyak 7 kali. Okey, wala ya'uduhu hifzuhuma, wala ya'uduhu hifzuhuma, wala ya'uduhu hifzuhuma, wala ya'uduhu hifzuhuma, ولا يعوده حفظهما ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. Kemudian hembuskan mengikut hidung.
Okey. Kemudian sebutkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Niatkan di dalam hati tujuan air ini dibuat untuk apa. Kebiasaannya, ya Allah ya Tuhanku, jadikan air ini sebagai penawar bisa-bisa ataupun jadikan air ini sebagai penghancur segala sihir yang berada dalam tubuh badanku. Okey, kemudian minum. Andai kata korang termuntah, andai kata korang rasa air ni apa pasal bau busuk, bau longkang, itu semua adalah petanda-petanda gangguan sihir. Dan korang boleh continue, teruskan je minum air ni. Kalau boleh, satu hari tu minum 3-4 kali. Kalau gangguan sihir tu kuat, kalau boleh sejam sekali ataupun 2 jam sekali. Pasal tu korang kena buat botol yang macam ni, lebih mudah. Okey, dengan sekali buat macam tu korang dah boleh buat. Korang boleh minum banyak kali. Okey, insyaAllah. Okey, untuk air tawar ini tidak terikat nama sesiapa pun. So korang boleh bagi dekat anak korang, mak korang, adik-beradik korang pun semua tak ada masalah. Cuma kalau kata sihir-sihir yang bila dah terlampau agresif, kena dapatkan rawatan susulan. Okey, itu untuk kaedah membuat air tawar. Okey, apa yang saya ajar ni, itu yang saya buat kepada semua pesakit. Okey, okey, yang ketiga, cara nak buat mandian. Okey, untuk yang terkena sihir, potong limau nipis 7 biji. Okey, potong limau nipis 7 biji. Okey, apa yang korang kena buat? Korang kena mandi diri korang bersih-bersih dulu. Mandi diri korang bersih-bersih, sabun apa semua dah bersih-bersih. Okey, bila dah bersih-bersih korang mandi, kemudian ambil baldi, letakkan air itu separuh saja. Letakkan air itu separuh, kemudian ambil limau 7 biji tadi, masukkan dekat dalam baldi tadi, semua perah. Okey, perah. Kemudian ambil minyak ni tadi, pusingkan dekat dalam baldi tu, sama ada 21 kali ke 7 kali ke tak kisah. Nak lawan arah jam boleh, nak ikut arah jam pun tak ada masalah. Okey. Kemudian ambil garam kasar, ambillah dalam 3 genggam, masukkan dekat dalam baldi tu tadi. Itu ramuan untuk membuat mandi limau, orang cakap mandi limau. Okey. Untuk mandi aura, limau nipis tadi ditukarkan dengan limau purut saja. Okey, untuk mandian aura, tukarkan limau nipis tadi dengan limau purut. Faham? Mana kata, kalau untuk sihir, buat guna limau nipis 7 biji. Kalau untuk mandi aura, tukarkan limau nipis tadi kepada limau purut 7 biji. Kaedah yang sama. Selepas korang dah mandi bersih-bersih, kemudian apa yang korang kena buat, ambil air dalam baldi tadi tu, yang korang dah campurkan tadi apa semua, ambil gayung yang pertama tu, masa tu korang kena letak niat. Kalau niat untuk sihir, ya Allah ya Tuhanku, dalam hati, segala gangguan dalam sihir ya Allah minta kau hancurkan. Kemudian jatuhkan air tu kena kat umur-umur rambut. Yang pertama dah jatuh. Kemudian ambil air dalam baldi tadi, letak sebelah kanan. Kemudian ambil air dalam baldi tadi, letak sebelah kiri. Okey? Okey, kalau nak baca apa dekat dalam air tu pun tak ada masalah. Al-Fatihah boleh, Al-Fatihah, 3 kul, ayat kursi, sama bacaan macam mana kita nak buat air tawar tadi. Tak ada masalah. Untuk yang berbangsa selain daripada Islam, tak ada masalah. Tak perlu baca pun tak apa, sebab semua kita dah masukkan pengisian dalam ni. Okey? Itu untuk kaedah mandi bunga, mandi limau tadi. Cuma syarat dia, bila korang dah mandi limau tadi, korang tak boleh lap badan korang. Korang kena biarkan benda tu kering sendiri di badan. So bila dah lepas mandi tu apa semua, so korang kena teruslah pakai pakaian. Okey? Syarat mandi limau tadi, tidak boleh dalam keadaan berbogel. Okey, perlu menghadap kiblat. Okey, kemudian dah mandi apa semua, jangan lap tubuh badan korang. Itu je syarat mandi limau ataupun mandi aura. Okey, kemudian nanti limau tu korang dah kumpulkan, buang je dekat sungai yang mengalir ataupun longkang yang mengalir. Cari yang paling mudah aje. Okey, tak payah nak complicated. Kain yang korang pakai itu pun boleh digunakan pakai lagi, tak ada masalah. Okey, seterusnya minyak ini boleh digunakan untuk pagar rumah. Okey, apa yang korang perlu buat? Korang perlu sediakan garam kasar. Garam kasar dicampurkan dengan lada hitam. Agak-agak saja untuk buat keliling rumah. Okey. Kemudian masukkan minyak ini 7 titik. Okey, contoh sekarang ni garam kasar. Okey, contoh ni garam kasar. Kemudian korang ambil lada hitam lah, ambil dalam 3-4 genggam, masukkan dalam ni. Kemudian ambil benda ni 7 titik. Titikkan sebanyak 7 kali. Okey, cara dia adalah, ni pintu masuk rumah korang. Okey, ni pintu masuk rumah korang. Korang akan mulakan daripada sebelah kanan. Okey, masa tabur tu selawat kata Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam hati korang, aku memagar rumah aku. Okey,
korang tabur. Mana kata kalau daripada belah kanan tu start, okay, korang kena pusing, masuk bilik air apa semua. Kalau ada tangga, kena naik tangga dulu, kena pagar ke atas pusing, dia turun balik tangga, turun ke bawah, pergi dapur apa semua, dan dia akan pergi balik ke sebelah sini. So korang kena agak-agak lah garam tu nak pakai banyak mana. Okay, dia akan pergi balik ke sebelah kanan ni tadi. So bila dah tabur kat sebelah kanan, korang duduk dekat dalam rumah, korang pandang kat luar rumah, ambil satu lagi genggam, selawat 7 kali, kemudian balingkan keluar. Kemudian tutup pintu. Duduk dalam rumah dalam sejam ke 2 jam ke, jangan keluar daripada rumah dulu. Okey, insyaAllah segala gangguan yang berada dalam rumah, dia akan turut keluar daripada rumah. Andai kata ada serangan-serangan sihir berlaku, biasa serangan sihir itu akan sukar nak masuk ke dalam rumah. Dan saya banyak menerima feedback daripada pelanggan ataupun pesakit yang dia dapat mimpi tapi benda tu berada di luar rumah. Okey, cuma nak tak nak kena dapatkan rawatan secara berdepan lah. Tapi kalau kata dah tak ada gangguan, tak ada masalah lah. Okey, so biarkan saja. Okey, untuk syarat ataupun pantang larang buat pagar rumah, first kali masa korang buat pagar rumah tadi, tidak ada sesiapa pun boleh tegur korang. Kalau ada yang menegur, mana kata pagar tu bocor dan perlu dibuat sekali lagi. Okey, masa korang buat tu, masa korang selawat tu, korang tak boleh siapa-siapa pun tegur. So korang buat, korang jalan je terus. Siapa-siapa pun tak boleh tegur. Yang kedua, bila korang nak buat pagar rumah tersebut tidak boleh disapu selama 7 hari. Okey, tak boleh disapu selama 7 hari, biarkan aura positif masuk dulu ke dalam rumah. Okey, kalau kata dia berterabur ke tengah sikit, ambil penyapu, tolak je ke tepi. Tolak je ke tepi semua. Okey, jangan tabur terlalu banyak, cukup syarat. Yang penting dia protect keliling rumah, semua rumah kena. Okey, kalau ada almari ke apa, tabur je sikit-sikit ke atas. Okey, insyaAllah dengan izin Allah, satu minyak ini boleh merangkumi 4 kelebihan yang ada. So nak dapat minyak ni pun memang susah, nak buat pun memang susah. So saya harap bila korang dapat minyak ni, gunakan dengan sebaik mungkin. Dan saya harap jangan pada diri korang, korang boleh bantu juga orang lain. InsyaAllah mudah-mudahan banyak manfaat yang korang akan dapat daripada minyak ni tadi. Okay, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.